Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, habislah MB Lato-Lato, Menteri Besar Kedah, kerana mulut busuk Sanusi, sahabat semua, membawa padah dan dikatakan DSAT telah pun membuat dan juga menghantar LOD untuk menuntut ganti rugi sebanyak 1 bilion ringgit terhadap Sanusi yang dikatakan menfitnah mereka. Jadi apa sebenarnya yang berlaku, sahabat semua? Mari kita ikuti kenyataan media ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Jadi DSAT serah LOD tuntut Sanusi ganti rugi sebanyak RM1 bilion ringgit. Wow, wang besar, siap pusing Halim. Itu dia. Jadi sahabat semua, dalam kenyataan media ini, yaitu DSAT Group Sdn Bhd telah pun menyerahkan surat tuntutan ataupun LOD kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor pada hari Ahad yang lepas. Pengurusi eksekutifnya Datuk Seri Azizul Tandik berkata, surat tersebut telah pun diserahkan melalui peguam mereka, iaitu Tuan Gunaseh Haran dan Lindah berhubung kenyataan yang dikeluarkan Sanusi pada 7 November yang lalu di Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah. Dan dikatakan juga DSAT Group dan Masuri Medical Center mengemukakan surat tuntutan ini bagi menuntut agar Sanusi memohon maaf secara terbuka dan menarik balik kenyataannya dan membayar ganti rugi sebanyak 1 bilion, katanya dalam satu kenyataan. Dan menurutnya lagi, Muhammad Sanusi yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA diberikan tempo 10 hari untuk berbuat demikian. Jika gagal, jika Sanusi ini gagal mematuhi segala tuntutan dalam tempo masa yang telah ditetapkan, DSAT Group dan MMC akan memulakan prosiding di mahkamah dengan serta-merta tanpa memaklumkan kepada Menteri Besar Kedah itu, ujarnya. Jadi Rabu lalu, Sinar Harian melaporkan Sanusi belum menerima LOD daripada DSAT Group berhubung kenyataan tentang isu pengambil alihan pasukan bola sepak Kedah Darul Aman pada 7 November yang lepas. Beliau memaklumkan saman dikemukakan syarikat terbabit kepada dirinya akan menjadi sejarah sekiranya ia benar-benar berjumlah 1 bilion ringgit. Bagaimanapun, Sanusi menegaskan kenyataan dibuat tentang pihak yang mau mengambil alih kelab bola sepak terbabit adalah bersifat umum, sekaligus tidak ditujukan kepada syarikat ataupun individu tertentu. Jadi saya kata apa dekat dia, saya pun tidak tahu, saya tidak sebut nama dia, tidak sebut nama syarikat dia, saya pun tidak sebut siapa-siapa. Ini antara kenyataan dalil daripada Sanusi. Katanya saya cuma sebut siapa nak ambil alih, jangan jadi scammer. Siapa makan cili dia terasa pedas, takut dia tolak gigit cabai. Saya pun tak tahu dia ketokak ke tidak, katanya. Itu antara putar belit penafian daripada Sanusi, sahabat-sahabat semua. Namun itu kata Sanusi lah, ya. Kita dengar apa yang akan dikatakan oleh pihak mahkamah pula. Ya, sekiranya perkara ini dibawa ke pengetahuan ataupun dibawa ke muka pengadilan. Jadi barulah kita tahu siapa yang penghasut, siapa yang bodoh, siapa yang tiada otak. Orang cakap kalau bodoh itu janganlah tapau semua. Berbagi-bagilah dengan lebay-lebay lain supaya tidaklah satu orang itu nampak kelihatan bodoh dan sebagainya. Ya, itu dia. Jadi antara perkara juga yang berlaku kerana busuknya mulut Sanusi ini yang sentiasa memberikan alasan demi alasan. Dia sendiri tidak pernah mengaku salah, sedangkan dia yang mengumumkan. Ada beberapa projek yang diumumkannya. Dia sendiri mengaku, katanya dia hanya tukang umum di dalam sidang Dewan Undangan Negeri Kedah. Bukan dia yang melakukannya, bukan kerajaan negeri yang buat, katanya. Dia tukang umum saja. Jadi kenapa dia umum kalau perkara itu tidak ada kaitan dengan kerajaan negeri dan sebagainya? Itu persoalannya. Dan antara kalau kita lihat sahabat semua, antara perkara-perkara yang pernah dikatakan oleh Sanusi, saya mau tunjukkan kepada anda semua supaya kita nampak. Pada Mac 2023 29 Mac, Sanusi pernah membuat dakwaan dihalang hadir sebarang majlis kerajaan persekutuan tahun lalu.
Itu antara drama yang pernah ya dibuat oleh Sanusi. Dan pada Mac 30 juga 2023, dia mendakwa program di Lembah Kelang pula diganggu. Itu antara alasan demi alasan. Dan dakwaan cuba disingkir daripada Majlis Kewangan Negara April 9, 2023. Dan dia juga mendakwa Kedah diarah menjadi negeri miskin. Siapa yang arah bodohnya? 21 Mei 2023. Dan dakwa Pulau Pinang milik Kedah Mei 2003 ya. 29 2023. Dan yang terkini adalah apabila Sanusi membuat dakwaan ada perancangan besar untuk menggagalkan pelaburan swasta di negeri Kedah. Ini kenyataan dibuat pada 25 hari bulan November 2024. Ini yang terkini sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan juga apa kenyataan apabila Sanusi mengatakan ada grand design untuk gagalkan pelaburan swasta di Kedah. Sebenarnya ini bagi saya ini cuma satu alasan lah ya. Pelabur-pelabur lari ini of course lah mereka tidak yakin dengan kepimpinan yang mentadbir ya di negeri Kedah. Kerana itu mereka menarik diri keluar dan tidak mau melabur di Kedah. Seperti mana baru-baru ini Perdana Menteri kita berada di Korea, dan dalam perbincangan itu Hyundai telah pun memeterai dan membuat ketetapan bahwa mereka mahu melabur ya di dalam negara kita, di mana di Kulim. Datuk Seri menyatakan dia sendiri yang memilih tempat itu di Kulim Kedah. Walaupun Sanusi mengatakan kononnya ada grand apa yang mahu menggagalkan pelaburan. Dan hari ini kita boleh nampak ya mereka siapa ni walau-walau tu mulalah ya membuat kenyataan. Klaim itu, klaim ini, kononnya tahniah Sanusi kerana membawa Hyundai melabur ke negeri Kedah. Wah, itu antara klaim, diklaim lah ya, diangkat kononnya itu daripada Sanusi. Sedangkan ya Datuk Seri yang berada di Korea dan dia yang berbincang bersama dengan Hyundai. Jadi Menteri Besar Kedah, Sanusi, mendakwa terdapat perancangan besar untuk menggagalkan pelaburan swasta di Kedah. Beliau mendakwa syarikat yang berhasrat melabur di Kedah akan diberi tekanan dan sekatan supaya menarik diri daripada projek yang diumumkan. Macam yang saya katakan, kalau benar Hyundai ini ditekan ya dalam membuat pilihan di mana negeri yang mereka melabur, pastinya dia tidak akan diberikan Kulim itu, iaitu di Kedah itu menjadi tempat untuk mereka melabur, membuat bisnes mereka di sana. Jadi jelas ini adalah cakap kosong daripada mulut busuk ya MB Lato-Lato ini. Katanya sebagai contoh, itu antara contoh yang diberikan oleh Sanusi, katanya keputusan bin Zayed International Group of Companies menarik diri daripada projek Langkah Suka di Langkawi yang bernilai 40 bilion ringgit. Bagaimanapun Sanusi tidak mendedahkan puncanya. Saya pun tahu syarikat-syarikat terbabit di Kedah ini akan dikenakan tekanan macam-macam sekatan katanya. Dan kes yang disebut semalam projek Langkah Suka, saya tahu dia kena tapi saya tak mahu ulang. Ini persepsi sahabat semua, ini kabar angin. Dan kita tahu apabila Sanusi membuat kenyataan seperti ini, ramai juga ya pemimpin-pemimpin ya, khususnya pemimpin UMNO di Kedah menggesa, mencabar Sanusi ya untuk membocorkan siapakah individu yang dinyatakan. Tapi Sanusi cakap bukan masanya untuk memijak. Macam ayat ini pernah kita dengar ya, selalu digunakan. Akhirnya apa pendedahan yang dibuat? Tidak ada. Semuanya hanya cakap kosong, semata-mata untuk alasan sahabat-sahabat semua. Jadi bagi saya, pandangan saya, ini adalah alasan yang paling tidak masuk akal. Alasan yang mengelak dan juga tidak menampakkan kegagalannya sebagai menteri besar. Sedangkan hakikatnya dia yang bertanggung jawab, bersama-sama, bergambar bersama, ya, pecah tanah bersama, untuk projek Langkah Suka dan sebagainya. Banyak lagi lah projek yang diumumkan yang tidak menampakkan hasil. Tetapi siapa yang disalahkan? Kalau bukan kerajaan persekutuan, ya, katanya ada individu lain. Tapi sebenarnya individu yang dikatakan itu pun tidak pernah dinyatakannya secara terbuka dan sebagainya. Jelas itu hanyalah alasan semata-mata daripada MB Lato-Lato ini. Ya, kita tahu dia ini mulutnya sudahlah busuk. Boleh diumpama juga seperti tin kosong. Kalau diketuk kuat bunyinya, tapi di dalamnya kosong. Begitulah
mungkin perumpamaan yang sesuai untuk kita bagi kepada ahli menteri besar Kedah ataupun digelar oleh rakyat sebagai menteri lato-lato. Kenapa lato-lato sahabat semua? Permainan lato-lato tu kalau kita main bising tapi tiada maksud, ya. Kalau terkena kepala terhentak sendiri, baru sedar bahwa dia itu bodoh dan sebagainya. Itu dia. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Dan berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.